Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang apakah teladan tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita memahami keterangan ayat nombor 47, ayat nombor 48 dan ayat nombor 49. Jadi pada pagi ini sebelum kita pergi kepada membicarakan tentang teladan, izinkan saya menerangkan secara ringkas keterangan ayat nombor 49. Ayat nombor 49 ini, kalau kita baca pada terjemahan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya kitab di sini merujuk kepada buku catatan amal akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia yang melihat buku amal yang dibentangkan, dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang berdosa al-mujrimin, iaitu orang-orang yang berdosa itu, mereka ini merasa sangat takut, musyfiqin, mereka merasa sangat takut. Kenapa? Kerana di dalam buku catatan amal itu tercatat segala-galanya apa yang dilakukan oleh manusia ketika mana di dunia dulu. Jadi orang yang banyak bersalah pada Allah, yang banyak berdosa kepada Allah, dia sudah tahu apakah yang dia akan dapat. Maka kita boleh dapati mereka ini mengatakan ya wailatana, mereka mengatakan aduhai celakanya kami. Kenapa dia merasa dirinya akan binasa? Kerana didapati buku catatan amal tu, dia kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kerana dia dapati dalam buku amal yang telah dibentangkan itu, yang dia sendiri akan membaca buku amal itu, didapati di dalam buku catatan amal itu ada segala-galanya di dalam buku itu, apatah lagi segala dosa yang dibuat. Dosa kecil ada catatan di dalam buku itu, dosa besar pun ada di dalam buku itu. Jadi lelaki ini, orang yang berdosa ini terkejut kerana semua maklumat yang dia buat dekat dunia itu sudah berada di dalam buku itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa wajadu ma amilu, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu berada di dalam buku ini. Jadi ini sangat memberikan kita ketakutan, kerana apa yang kita lakukan di muka bumi ini, walaupun manusia tidak tahu, tetapi Allah mengetahui. Para malaikat pencatat amal tahu. Bayangkan daripada umur kita baligh dulu, daripada kita baligh, kita ambillah umur kita 15 tahun, kita baligh, sampailah umur kita, sampailah kita mati, agak-agak apa yang tertulis dalam buku amal itu. Tetapi Allah pesan pada penghujungnya, wala yaghlimu rabbuka ahada. Allah bagi tahu, Allah ni dia tidak akan menzalimi seorang pun daripada kita. Menzalimi di sini maksud dia apa? Kalau kita buat pahala tu tidak akan hilang dalam buku tu. Maksudnya ada. Masih ingat lagi kita sebut dalam teladan yang sebelum ini, yang kita kata kalau buat amal jangan mengharapkan balasan orang lain. Buat dengan penuh ikhlas. Walaupun orang tak tahu siapa yang sedekah tu, siapa yang berwakaf tu, tetapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Nanti dalam buku amal tu akan ada segala-galanya kebaikan. Jangan bimbang, kerana Allah tidak menzalimi kita. Begitu juga
kalau kita tidak pernah melakukan dosa dalam sesuatu amal, Allah takkan catat dalam buku tu ada dosa yang kita tak buat. Itu pun tidak ada. Dan itu di antara maksud Allah tu tidak akan menzalimi kita. Kesimpulannya, daripada ayat nombor 47, 48, 49 ini, apa yang kita nak ambil tindakan? Apa yang kita kena berubah? Apa tindakan yang kita perlu tambah baik? Okey, nombor 1, tindakan yang pertama, teladan yang pertama, kita kena bersiap sedia. Apabila kita mengetahui nanti kita akan dihimpunkan oleh Allah di hari akhirat, lepas tu amal kita akan dihitung, amal dihisap amal kita, maka kita kena buat apa? Maka bekalan kita adalah amal soleh. Maka kita kena bersiap sedia dengan amal soleh. Sebab kita meyakini bahawa kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Okay. Yang kedua, teladan yang kedua, kalau kita tahu dalam buku amal itu tercatat semua perkara, maka hendaklah kita berusaha untuk menjauhi semua dosa-dosa, sekalipun dosa itu dosa kecil. Jangan pandang enteng dosa kecil. Jadi untuk mengukuhkan teladan 1 dan 2, sila lihat pada muka surat yang berikutnya. Kita lihat beberapa hadis Nabi SAW yang Nabi mengingatkan kita tentang erti dosa ni. Okey, muka surat yang berikutnya. Okey, kita lihat, saya paparkan hadis dia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca hadis ni, Nabi kata, kalau orang tu dia beriman, kalau dia benar-benar iman, dia percaya pada Allah, dia yakin Allah tu maha melihat dia, Allah tu maha tahu dia buat apa, dia percaya hari kiamat. Ketika mana dia melihat dosa yang dia buat, dia rasa seolah-olah dosa yang dia buat tu seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung. Faham tak maksudnya? Orang beriman ni, kalau dia buat dosa, dia takut. Seolah-olah dia takut kalau ada satu gunung, ia akan hempak dia, ia akan menimpa dia. Kenapa Nabi kata seolah-olah berada di bawah sebuah gunung? Kerana dia bimbang dosa yang dia buat. Tetapi kalau orang yang durhaka, dia tengok dosa dia, dia anggap dosa dia seperti apa? Kadzubabi marra ala anfihi. Dia anggap seperti seekor lalat yang hinggap di hidung dia. Orang yang hatinya keras, orang yang hatinya mati, dia anggap dosa dia buat tu, alah, ada apalah, alah, dosa kecil je pun, alah, sikit je. Dia anggap dosa dia buat tu seperti lalat yang duduk kat hidung dia, alah, lalat je pun, dia hilangkan lalat tu. Tetapi orang yang benar kenal Allah, dia kenal erti dosa itu. Apabila dia buat dosa, walaupun kecil, dia rasa bimbang seolah-olah gunung akan menimpa kepada dia. Kemudian hadis yang kedua. Yang kedua ni adalah kata-kata Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sangat cantik kata-kata dia, dipesan kepada kita. Dia kata, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin zur man 'asaita. Apa kata sahabat ni? Apa kata asar ini? Jangan kamu melihat kecil kesalahan itu. Maksudnya, jangan kita anggap, alah, dosa kecil. Tetapi kita kena lihat kepada siapa yang kita melakukan dosa itu. Jelas tak tuan-tuan? Maksudnya kita orang beriman, jangan beza-bezakan. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Tetapi orang yang beriman, dia akan menganggap, kalau aku buat dosa ini, kesalahannya kepada Allah. Allah yang bagikan rezeki, kepada dialah kita buat salah. Allah yang memberikan kita nyawa, yang memberikan kita nikmat, kepada dia kita buat kesalahan. Kita kembali kepada teladan yang ketiga. Apa tindakan yang kita perlu lakukan lagi? Kita kena meyakini, menambahkan lagi keyakinan, tingkatkan iman kita bahawa adanya buku catatan amal. Ini penting.
Ini salah satu daripada rukun iman, beriman kepada para malaikat. Manusia ni kalau dia yakin ke mana dia pergi, di mana dia berada, apa dia cakap, apa dia buat, pasti akan ditulis. Semalam contoh, berapa banyak perkataan yang telah kita keluarkan, berapa banyak perkataan yang telah kita mesej, yang telah kita tulis. Kita buat apa semalam? Hari ini kita akan buat apa? Semuanya akan ada tercatat dalam buku amal. Jadi kita kuatkan maklumat yang ketiga ni. Kita lihat dalam surah Al-Infitar. Tengok dalam buku surat berikutnya, surah Al-Infitar ayat nombor 18, ayat nombor 10 sampai 12. Allah mengingatkan kita apa? Wa inna alaikum lahafizin. Allah kata, dan sesungguhnya bagi kamu ada yang sentiasa mengawasi kita. Kita ni ada malaikat pengawas ya. Kita jangan ingat kita mesyuarat diam-diam, kita ambil harta secara diam-diam, kita tak dibawa, disabitkan ke salat. Ramai orang, dia boleh lari daripada dunia. Dia boleh lari. Tetapi yang dia tak boleh lari daripada malaikat yang sentiasa menjaga dia. Dipanggil hafizin. Malaikat tu siapa? Kiraman katibin. Yang mencatat. Dia sentiasa mencatat. Malaikat tu mulia dan dia lagi mencatat. Malaikat tu tahu ke kita bisik apa? Malaikat tu tahu ke apa yang kita rancang? Allah kata ya'lamu ma taf'alun. Mereka sentiasa tahu apa yang kamu lakukan. Malaikat itu dia berada di mana? Kalau kita buka dalam surah Qaf ayat 17 sampai ayat nombor 18, Allah mengatakan malaikat itu idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Malaikat itu sentiasa berada di sebelah kanan, berada di sebelah kiri. Tengok ya, Allah pesan pada kita. Allah kata, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa mencatat. Sifat malaikat tu adalah raqibun atidun. Raqib, atid, yang lebih tepat dia bukan nama malaikat. Raqib, atid adalah sifat ciri kepada malaikat yang mencatat amal. Raqib, atid ni bahasa mudah dia malaikat yang sentiasa ada. Dia tak pernah MC, dia tak pernah ambil EL, dia tak pernah sakit, dia tak pernah cuti. Itulah raqibun atid. Kemana tuan-tuan pergi? Di mana bumi tuan-tuan pergi? Tuan-tuan naik ke angkasa, ada raqibun atid. Dekat mana kita pergi? Bumi Allah ni. Ada malaikat tu kiri dan kanan. Dia cakap apa? Berapa kalimah dia cakap? Dosa ke? Pahala ke? Walaupun dia tak cakap, tetapi dia menulis. Dia mencatat. Malaikat itu sentiasa mengetahui apa yang dia lakukan. So ayat ni sangat menakutkan. Agak-agak ya, dalam sehari berapa perkataan yang kita cakap yang dapat pahala? Berapa banyak yang kita cakap dia adalah dosa? Kita kena fikirkan. Kita tak nak jadi manusia pada ayat nombor 49. Apabila dibentang buku amal, habis. Semuanya telah tercatat. Sebab itu besarnya impak jika percaya kepada hari pembalasan amal. Okey, kalaulah kita nak kuatkan, adakah rahsia mereka tahu? Sekarang banyak orang buat rahsia kan? Rahsia berbisik antara dua orang. Macam-macam orang buat sekarang. Tetapi apabila dia baca surah Zuhruf, tengok ayat nombor 80 tu. Allah mengatakan apa? Allah kata am yahsabu anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Allah sebut dalam Quran. Apakah mereka menyangka bahawa kami tak mendengar rahsia? Kami tak mendengar bisikan-bisikan mereka? Betul tak?
macam-macam sekarang ni. Kenapa orang boleh buat benda-benda yang salah ni? Sebab dia sama ada dia tak sampai pada ayat surah Zuhruf 80 ni lagi ke? Ataupun dia tak faham ke? Ataupun apa? Allah kata, kamu ingat rahsia kamu Allah tak tahu? Kamu ingat bisikan kamu Allah tak tahu? Allah kata, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Allah kata, bahkan ada utusan-utusan kami yang sentiasa menulis apa yang mereka lakukan. Okay, kalau kita baca dalam ayat surah Ali Imran, ayat nombor 30. Ambil ayat yang belakang yang saya highlightkan dengan warna biru tu. Nanti di hari akhirat kan, ada manusia ni, dia tahu buku dia tercatat segala-galanya. Kalau boleh dia nak buku dia tu, biarlah letak jauh. Janganlah buku tu letak di depan dia. Allah kata apa dekat ayat hujung tu? Allah mengatakan, law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ambil yang hujung tu. Surah Al-Imran ayat 30. Allah mengatakan orang-orang yang bersalah ni, dia ingin sangat kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amal kejahatan dia. Ini ayat-ayat tentang buku amal. Saya ambil ayat-ayat ni untuk menguatkan maklumat tentang buku amal. Okey, satu lagi ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 28 ayat 28 dan ayat nombor 29. Ini pun pasal buku amal. Kita boleh ambil ayat tu. Satu lagi ayat, iaitu dalam surah Al-Isra. Ni kita telah tunjuk pada hari semalam. Ayat nombor 13 dan 14. Okey, buku amal kita ni Allah gambarkan seolah-olah kalung yang letak dekat leher. Orang kalau pakai kalung, dia tak tanggal dah. Contoh, Allah kata, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Allah kata, dan tiap-tiap seseorang manusia kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Maknanya Allah kata seolah-olah ada benda dekat leher dia yang dia tak tinggal. Sebenarnya nak digambarkan tentang buku amal. Dan last kali Allah kata apa? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah minta kita baca. Betul kata para ulama, mereka baca bahasa apa dekat dalam buku tu? Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti kita memang boleh baca apa yang telah ditulis oleh para malaikat. Jadi moga-moga berdasarkan ayat tadi, hati-hati kita semua. Jauhkanlah daripada kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan azab Allah Azza wa Jalla. Kita boleh lari daripada hukuman dunia. Kita boleh lari daripada manusia. Kita boleh lari daripada apa? Daripada orang lain tahu. Tetapi Allah sentiasa memerhatikan. Kalau kita ada tagline apa? Rakyat sentiasa memerhatikan. Betul tak usah diguna ayat tu? Allah sentiasa memerhatikan. Malaikat sentiasa memerhatikan. Jadi berdasarkan teladan-teladan tadi, kita baru sampai teladan nombor 3 dan akhir sekali teladan nombor 4. Marilah sama-sama kita beriman, percaya dengan yakin terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua hamba-Nya. Keadilan Allah tu kita ambil ayat nombor 49 yang telah saya ulas tadi. Tuan-tuan, Allah inilah yang akan jadi hakim kepada kita semua. Jangan bimbang. Di hari akhirat tak boleh lagi nak upah peguam bela. Hebat macam mana sekalipun, tak akan boleh. Kerana sebenar-benar hakim adalah Allah. Sebab tu kalau kita baca surah At-Tin kan, Allah tanya soalan, Alaysallahu biahkamil hakimin. Allah kata, bukankah Allah itu adalah seadil-adil hakim? Allah bagi tahu. Jadi jangan bimbang. Walaupun kita miskin, tak ada orang yang wakil kita untuk defend kita, tetapi amal-amal yang akan defend kita.
Sebab tu kalau kita belajar dalam hadis-hadis Nabi, Al-Quran yang akan bagi syafaat kepada kita, dia akan defend kita. Ada Al-Quran yang akan berjalan ada ayat-ayat Quran dia berjalan depan kita, macam Al-Baqarah, Ali Imran. Suratul Mulk dia akan jadi peguam bela kita, dia akan defend kita sampai kita masuk syurga. Tapi bukan hanya baca, tetapi pada memahami dia. Itu yang orang kata Quran syafaat, Quran adalah syafaat. Jadi ambillah kesempatan hidup untuk dekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Moga-moga Al-Quran dia akan menjadi peguam bela kita nanti di hari akhirat. Moga-moga dengan keikhlasan kita, dengan niat kita yang betul, dengan usaha yang kita buat, moga-moga Allah memberikan kita termasuk kumpulan yang mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita dah tamat untuk ayat nombor 49. Besok pagi insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-50. Okey, penutup dia saya bagi tahu dulu. Ayat 50 ni, kalau kita tengok dekat nota tu, ayat 50 ni Allah nak bawa kita pula cerita tentang ada satu makhluk inilah yang merosakkan anak-anak Adam. Makhluk itu siapa? Kita akan mula membincangkannya pada esok pagi pada ayat yang ke-50 insya-Allah. Jadi saya mengucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum kepada tuan-tuan dan puan di atas penglibatan pengisian kita pada pagi ini. Salah silap saya mohon ampun kemaafan, kekurangan saya mohon ampun kemaafan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada esok pagi. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.